بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil pengurusi majlis, Fadil pengurusi masjid Haji Hamzah, sahabat saya Imam Juhari sebagai imam, seluruh ahli dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada saat ini marilah bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengizinkan kita untuk bersama berada di majlis Allah dan juga di majlis Rasulullah pada saat yang begitu berharga ni. Nabi kita SAW sebelum kita mencintainya, Nabi telah terlebih dulu mencintai kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada kita mencintainya, baginda terlebih dulu mencintai kita. Sebelum kita ada di dunia ni, suatu kita berada di alam sebelum wujud kita di dunia, Nabi kita SAW terlebih dulu ada sebelum kita. Kita ialah para umat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang hidup selepas kewafatan Nabi SAW. Nabi diutuskan
sebagai rahmat kepada sekalian alam. Nabi ialah hadiah yang paling besar, menjadi hadiah yang diberi kepada umat. Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, innama ana rahmatun muhdah wa ni'matun musdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya sahaja aku ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Wa ni'matun musdah, dan aku ialah nikmat yang paling berharga yang dikurniakan oleh Allah buat kamu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk kita dan sekalian makhluk dan alam yang ada. Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan pengutusan engkau ialah rahmat. Melainkan pengutusan engkau ialah tanda kasih sayangku kepada sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala menunjuk, membuktikan kasih sayangnya melalui pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita sebab Allah taala nak suruh kita kenal dia. Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia, melainkan aku nak jin dan manusia mengabdikan diri kepadaku. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, liya'budun maknanya liya'rifun. Maksudnya, tidak aku mencipta jin dan manusia, melainkan aku nak jin dan manusia mengenalku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, Allah Subhanahu wa taala mencipta kita di dunia ni untuk kita mengenal dia di dunia ni. Apa sahaja di dunia ialah sumber pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah bukit, bukau, gunung ganang, hutan belantara, padang pasir sahara, manusia dan jin, binatang dan pohon-pohonan. Semuanya ialah sumber pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ialah ciptaan Dia yang Maha Berkuasa. Allahumma salli ala sayyidina. Tetapi tak semudah itu kita kata. Kalaulah tanpa diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua tak akan mampu kenal Tuhan. Hanya dengan melihat bukit, bukau, gunung, ganang, sungai dan laut dan sebagainya. Tak mungkin hanya semata-mata dengan melihat kita kenal Tuhan. Tak mungkin. Melainkan kena ada seseorang yang diutuskan untuk mengajar kita, untuk mengenal Tuhan. Maka itulah baginda Nabi SAW. Maka Nabi kita SAW selama 23 tahun telah hidup untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ditinggalkan buat kita kitab suci Al-Quran, iaitu kalamullah,
Dan ditinggalkan buat kita ialah hadis, iaitu perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Rasulullah, dan juga pengakuan-pengakuan baginda untuk menjadi pedoman kita hidup di atas muka dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita kenal dia, maka semuanya ialah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tuan-tuan, tidak ada syurga seseorang hamba di dunia melainkan dia kenal siapa Tuhan dia. Tidak ada syurga buat kita hidup atas muka dunia kalau kita tak kenal Tuhan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, tidak kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan pengutusan engkau ialah rahmat, tanda kasih belas aku kepada hamba-hambaku. Maknanya itulah tanda kasih sayang Allah pada kita, dengan diutuskan Nabi kita jadi Nabi kita. Sebagai umat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang patut kita mensyukuri selepas kita kenal Tuhan yang menciptakan kita. Kita kenal siapa Nabi kita. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perjuangan untuk mengenal Nabi ialah sampai mati. Sebab kalau kita kenal Nabi, timbul rasa kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang kenal Nabi akan mengasihi Nabi. Siapa kasih dekat Nabi, dia akan cinta kepada Allah. Sebab cinta kepada Allah itu, kenal Allah itu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umatmu, andainya kamu kata kamu cinta kepadaku, ikutlah aku, dan saya kamu akan dicintai olehku. Maknanya salah Sayyidina Muhammad, siapa yang nak dia Allah cinta kat dia, dia kena ikut Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa ikut Rasulullah, sebenarnya dia telah mencintai Nabi. Tak mungkin seseorang itu boleh ikut seseorang kalau dia tak mencintai seseorang. Kita akan ikut seseorang selepas kita dah mencintai dia. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada hari ini kita nak berteori sebelum kita mengamalkan. Bagaimana kita nak mencintai Nabi? Nabi SAW ialah insan yang kita tak pernah tengok wajah dia. Sebab dia terlebih dulu meninggalkan kita sebelum kelahiran kita. Macam mana kita nak mencintai seseorang yang kita tak pernah melihat wajahnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkinkah kita mencintai seseorang yang kita tak pernah melihat wajahnya, kita tak pernah bertemu dengannya, kita tak pernah berdamping dengan dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak mungkin. Tak mungkin kita mengasihi seseorang, dan tidak ada seseorang pun sahabat Sayyidina Muhammad yang dicintai tanpa kita pernah melihat wajahnya, kecuali
baginda Nabi SAW. Habaqlah siapapun seseorang. Tidak ada suatu jalan untuk mencintai seseorang salah Sayyidina Muhammad. Sekalipun kita tak pernah tengok wajahnya, melainkan orang yang kita boleh mencintai tanpa melihat wajahnya dan berdamping dengannya, melainkan hanya Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita nak cinta kepada seseorang yang kita tak pernah tengok muka dia? Tak ada orang, melainkan Nabi kita. Bagaimana jalan? Apakah wasilah kepadanya? Yang pertama, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bersalawat itu maknanya menghubungkan rasa cinta kepada dia. Dan rasa cinta kepada Nabi itu berkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan Rasulullah, yang mengantarkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Seperti mana yang Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah kata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam juga kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi perintah berselawat pada Nabi itu perintah wajib yang Tuhan perwajibkan pada kita semua. Sama ada kita berselawat di dalam sembahyang ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita berselawat di luar daripada sembahyang. Terlebih-lebih lagi kita berselawat di dalam sembahyang. Ada seorang sahabat Nabi datang berjumpa dengan Nabi, minta Nabi doakan dia nak jadi jiran Nabi di dalam syurga. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tolong doakan aku nak jadi jiran engkau dalam syurga. Nabi kata boleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tapi hang kena tolong aku. A'in alayya bi kasrati sujud. Hang kena tolong aku dengan hang memperbanyakkan sujud. Maknanya aku boleh doakan tapi hang kena tolong aku perbanyakkan sujud. Maknanya perbanyakkan sembahyang. Aku boleh tolong hang tapi hang kena tolong aku. Hang kena memperbanyakkan sujud. Maknanya perbanyakkan sembahyang. Siapa-siapa yang nak menjadi jiran Nabi, dia kena sembahyang banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sembahyang fardu 5 kali ya. Nak sembahyang banyak ni, kena sembahyang sunat banyak. Sembahyang fardu dah cukup sekali. Kalau kita sembahyang zuhur, dah cukup dah zuhur. Kalau kita sembahyang asar, dah cukup dah sembahyang asar. Begitu juga sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Kalau kita sembahyang 2 kali zuhur, jatuh sunat. Yang kedua tu. Kita sembahyang lagi sunat, jatuh sunat juga. Sembahyang pertama aja wajib, halal semua sunat. Jadi, masalah Sayyidina Muhammad, maka memperbanyakkan sembahyang sunat itu, bayarannya, balasannya ialah menjadi jiran Nabi di dalam syurga. Salah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, di mana kelebihan sembahyang-sembahyang sunat ni? Yaitu pada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salah Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita tak perlu untuk hari-hari pergi Mekah berumrah, untuk kita berziarah Nabi hari-hari di Madinah.
Cukup dengan kita duduk di negara kita. Salah Sayyidina Muhammad. Kita duduk di rumah kita. Mayang sunat. Mayang sunat. Mayang sunat. Mayang sunat. Mayang sunat. Mayang sunat. Ada seorang guru saya. Kata guru, sebut guru ni sebab pernah berteleku di majlisnya. Walaupun saya tak pernah mencatat satu ilmu pun daripada dia. Sebab waktu tu saya masih kecil. Umur dalam lingkungan 5 tahun, 6 tahun, macam tu. Ayah saya selalu hadir ke majlis ulama ni. Salah Sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, dia guru ayah saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana dia mati, bila mana waktu sesaat dia hidup hari itu, saya budak lagi, 5 tahun, 6 tahun. Duduk di majlis seorang ulama yang besar di Kedah. Tak pernah catat sebab tak reti lagi budak-budak. Tapi dah dikira kita tu ialah muridnya. Seperti seorang sahabat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dikira sahabat. Sekalipun dia masih kecil macam budak tu. Mak dia buat mai, ayah dia buat mai ke masjid, salat Sayyidina Muhammad, salat Sayyidina Muhammad. Maka dia dikira sahabat. Sekalipun tak pernah duduk betul-betul mengaji macam kita orang tua-tua mengaji. Dia dikira sahabat. Sebab tarikh sahabat ialah seseorang yang pernah berkumpul di majlis Rasulullah dalam keadaan dia Islam dan mati sebagai seorang Islam. Maka saya syukur Sayyidina Muhammad walaupun tak pernah menulis, mencatat, tapi saya syukur sebab boleh dah dikatakan saya murid pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila saya balik Mesir, dalam umur saya dalam lingkungan 27 ataupun 28 tahun, ada satu majlis yang diamanahkan oleh Dewan Ulama ketika tu untuk kami ustaz-ustaz muda ni pergi jumpa para ahli ulama seluruh Kedah, belajar tentang kepribadian mereka. Maka pilih saya dengan 3 orang ustaz-ustaz muda berziarah ke rumah Tok Guru ni, Tuan Guru Haji Abdullah Salah Sayyidina Muhammad, menantu kepada Tuan Guru Haji Umar Zuhdi. Kita pergi ni waktu mana dia dah tak ada. Dia mati lama dah. Tapi yang ada isteri dia. Jadi kami pun pergi jumpa dengan isteri dia, kami tanya peribadi Tok Guru Salah Sayyidina Muhammad. Satu soalan je yang saya tanya. Soalan ni saya tanya sebab saya suka. Saya kata, mati saya nak tanya Salah Sayyidina Muhammad. Tok Guru kira waktu ada hari tu kira tahajud tak tinggal. Tak tinggal. Saya suka soalan. Saya suka tahajud, saya suka tahajud. Saya tanya soalan tu lah. Dia kata tinggal juga tahajud. Tapi yang dia tak pernah tinggal ialah sunat qabliyah ba'diyah. Sunat qabliyah dan ba'diyah tak pernah tinggal. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang paling kenal kita isteri kita. Mayang sunat ni, qaula ba'diyah susah orang nak buat. Mungkin seseorang tu boleh istiqamah tahajud. Tapi belum tentu dia boleh istiqamah sunat qabliyah ba'diyah. Apa motivasi Tok Guru tak tinggal mayang sunat ni? Sebab nak jadi jiran Nabi kita. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad jadikan. Penceritaan saya ni motivasi. InsyaAllah mula pada hari ini aku nak mayang sunat sebanyak-banyaknya sebab aku nak jadi jiran Nabi dalam syurga esok. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita bagi salam dekat Nabi, yang wajibnya ialah di dalam sembahyang. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau kita ziarah makam Nabi di Madinah, tak sampai hukumnya wajib memberi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salat Sayyidina Muhammad. Walau bagaimanapun, perwajibkan ke atas diri untuk beri salam dekat Nabi setiap kali kita lintas di hadapan Qubbatul Khadra. Sekalipun kita tak lintas depan makam Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, kita lintas keluar ke belah kubah hijau. Buat seperti mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu buat. Ibnu Umar setiap kali lintas depan makam Rasulullah, orang tengok dia mengangkat seperti mengangkat takbir. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu adab di makam Rasulullah dan melintas di makam Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, tetapi memberi salam dekat Nabi SAW itu wajib dalam sembahyang. Kalau seorang tu tak baca tahiyat, berarti sembahyangnya tidak sah. Itulah yang mewajibkan kita beri salam pada Rasulullah. Bila kita bagi salam dekat Nabi, apa hukum menjawab salam? Hukumnya wajib. Maka Nabi SAW pasti akan menjawab salam yang kita bagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini pendapat ahli sunnah wal jamaah sallallahu alaihi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab salam yang kita bagi kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata ulama, dengan dihadirkan ruh Nabi depan kita. Pendapat yang kedua, disampaikan salam Nabi, disampaikan salam kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu orang salam Sayyidina Muhammad yang tak kenal Nabi. Bila kita buat majlis maulid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita buat majlis maulid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hadirkan rasa kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada orang layak buruk. Dia kata, oh musim maulid ni Nabi sibuk lah. Satu malam Nabi ke sana, Nabi ke sana. Nabi pergi macam mana? Ni layak buruk dia panggil. Tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita sembahyang, ni satu masjid ni sembahyang, sahadat Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua orang sontak kau bagi salam kepada Rasulullah. Kalau macam tu Nabi sibuklah jawab salam. Jawab salam orang ni, jawab salam orang tu, jawab salam orang ni, jawab salam orang tu. Ni masjid ni saja, tak kira masjid lain lagi. Sahadat Sayyidina Muhammad tu kata kira satu alam ni. Oh Nabi sibuk. Tuan-tuan, Nabi tak tidur. Nabi sibuk bagi salam, menjawab salam umat dia. Tuan-tuan, ni cakapan yang orang tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, alam yang selepas kita nanti ialah alam yang sangat sophisticated. Alam yang sangat canggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan fikir macam ni sudah. Orang nak main Melaka. Main Melaka ni, sallallahu alaihi wasallam. Orang buka Google Meet, Google Meet pula. Google Map. Orang buka Waze. Masalah ala Sayyidina Semua orang bila buka Waze masalah Sayyidina Muhammad, hak perempuan tu macam mana dia jawab semua, dia habaq orang tu, dia habaq orang ni, beritahu orang tu, beritahu orang ni. Wih, macam mana dia buat lah? Seorang tu semua kereta. Betul tak? Masalah Sayyidina Muhammad. Tu pun tak kerti fikir lah. No, masalah Sayyidina Muhammad. Tu pun tak kerti kita nak fikir dah. Alam yang lepas kita lagi canggih lagi. Kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi itu seumpama cahaya matahari. Masalah Sayyidina Muhammad. Di mana pun kita berada, di situ cahaya matahari yang sama menyuluh kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi, sakat tu yang boleh kita fikir. Lebih pada tu, tak dituntut kita berfikir. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu, para awliya sangat banyak solat. Sangat banyak bersembahyang. Sebab mereka ialah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, masalah Sayyidina Muhammad,
yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk kita menimbulkan rasa cinta dekat Nabi ialah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi, kita dah dekat dengan bulan Rabiul Awal. Salah senama. Bulan ni bulan kelahiran Nabi kita. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, siapa pun kita sambut hari kelahirannya tak sama seperti kita menyambut hari kelahiran Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, ni lagi sebulan dua birthday suami kita. Lagi sebulan dua birthday isteri kita. Anak kita 8 orang. Adakah kita nanti menunggu-nunggu, merindui masalah Sayyidina Muhammad untuk menyambut hari kelahiran insan-insan ni? Walaupun kita tunggu, tak sama macam kita menanti nak menyambut 12 Rabiul Awal. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, hanya pecinta Nabi yang memahami. Kita menyambut hari kelahiran Rasul yang tak pernah kita tengok wajahnya, tapi Nabi di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingat, tidak ada seorang umat pun, salah Sayyidina Muhammad, kalau menziarahi makam Nabi Madinah, tak ada tu umat pun yang menziarahi makam Nabi di Madinah, melainkan akan mengalir air matanya merindui Nabi kita. Betul tak? Tak ada siapa, saya ingat, pergi Madinah tak keluar air mata. Semua tu ialah rahsia kita dengan Nabi kita. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad, lebih-lebih lagi, bila mana kita ingat di hari esok kita tak pasti ke syurga ataupun ke neraka kita, tapi hati kita sudah terbentuk nak minta pertolongan Nabi di hari esok. Siapa pun umat, dia akan terbentuklah hatinya nak minta syafaat Nabi di hari esok. Salah Sayyidina Muhammad. Dan setiap orang ni, secara mengaku ataupun tidak, kalau orang tanya, Nabi hang siapa? Pasti dia jawab, Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka setiap orang yang ada terletik di hatinya, dia umat Nabi, dia ada peluang untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta seseorang itu berdosa besar sekalipun, dia ada peluang untuk mendapat syafaat Nabi. Hampir dapat dikatakan seluruh umat Muhammad akan masuk syurga. Hampir seluruh umat Muhammad akan masuk syurga. Salah Sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi minta kepada Allah, Ya Allah Tuhanku, salah Sayyidina Muhammad, jadikan 1/3 umatku ialah penghuni syurga. Ketika itu Allah kabul. Bila Allah kabul, Nabi rasa haloma lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Ya Allah Tuhanku, jadikan separuh penghuni syurga itu umatku. Allah kabul juga. Nabi haloma lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Ya Allah, jadikan 2/3 umatku semua penghuni syurga. Allah kabul. Mana apa tuan-tuan, kita harap kita semua termasuk dalam 2/3, mana sebahagian besar penghuni syurga itu ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tu harapan kita. Tuan-tuan, perbanyakkan selawat. Sebab orang yang banyak selawat akan dipaparkan wajahnya, nama dan binnya kepada Rasulullah. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad maknanya Nabi terlebih dulu mengenal kita sebelum kita kenal dia. Nabi terlebih dulu pernah melihat wajah kita sebelum kita pernah melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadilah umat yang Nabi kita bangga. Siapa umat yang Nabi bangga ni? Umat yang selalu berdoa kepada dia. Saya nak tanya tuan-tuan, di kalangan kita ni ada mak ayah yang telah meninggal.
Apa perasaan mak kita, ayah kita yang dalam kubur? Bila mana kita berdoa, Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai doa anak dia, ya Allah anakku. Apa perasaan mak ayah kita bila mana kita buat kebajikan, kita kata, ya Allah, sampaikanlah kebajikan ni kepada mak ayah aku. Sampai kat mereka. Ya Allah anak aku, hantar kat aku. Sagi hantar, sagi hantar. Lepas pengajian ni kita kata, ya Allah Tuhanku, dengan berkat, kalaulah ada malis, dalam malis ni kami dapat pahala, ya Allah, sampaikan pahala pengajian ini kepada mak dan ayahku. Macam mana rasa mak ayah kita? Seronok tak? Maka begitulah Rasulullah menerima salawat kita. Salawat kita ialah doa pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, selawatlah kepada penghulu kami Muhammad. Sebab lafaznya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhanku, selawatkanlah kepada penghulu Nabi kami, penghulu kami Muhammad. Dia doa. Kalau doa makbul lah, doa disampaikan, doa dikabulkan. Salah Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah, makna apa? Ya Allah selawatkanlah kepada penghulu kami. Ya Allah rahmatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya kita semua telah mendoakan Nabi kita. Kalau kita mendoakan Nabi kita tahu tak? Tahu. Umat ni berdoa kat dia. Umat ni berdoa kat dia. Jadi Nabi kita terlebih dulu mengenal kita, nama dan wajah kita sebelum kita pernah melihat wajahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan siapa-siapa yang Allah muliakan dia, Allah muliakan dia dengan di dirinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melekat pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi hidup lagi zaman kita, Nabi tengok kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi berbangga, mereka ni sekalipun tak pernah tengok aku, tapi semua pengajaranku melekat pada dia. Itulah yang saya maksudkan menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan itu berguna untuk kita semua dalam menjalani hidup sebagai hamba-Nya, menjalani hidup sebagai umatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Saya main Melaka ni singkat sangat, semalam, subuh dan duha ni salat Sayyidina Muhammad. Itu hak resmi. Hak tak resmi, macam saya pergi ke Terengganu baru ni salat Sayyidina Muhammad, pergi ke Sarawak baru ni salat Sayyidina Muhammad. Itu menyebabkan datang kuliah duha pukul 10 tu, sebab hak tak resmi tu salat Sayyidina Muhammad. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengizinkan kadar yang banyak ni saja untuk kita bersama, tapi kita harap pertemuan kita kerana Allah dan perpisahan kita pun kerana Allah juga. Salat Sayyidina Muhammad, dan melayakkan kita semua untuk bernaung di bawah arsy Tuhan pada hari yang tak ada payungan melainkan hanya payungan arsy Tuhan saja di hari esok, insya-Allah. Kalau kita bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, salat Sayyidina Muhammad, kita tak rasa walaupun 90,000 tahun berada di bawah panas terik matahari di akhirat esok. Sebab kita berpayung di bawah arsy Tuhan. Salat Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang nak berpayung di bawah arsy Tuhan di akhirat esok, hadirlah pertemuan-pertemuan kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Lebih-lebih lagi kita bertemu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat Sayyidina Muhammad. Dan sudah pastinya balik ini walaupun sangat sederhana, tapi dipancarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga rakaman pancaran live itu akan dilihat ataupun dah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sedang dilihat oleh Nabi juga pada saat ini. Di live kan sampai dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang demi seorang, wajah demi wajah yang berada di majlis Nabi yang sangat mulia ni. Sebab itu bila kita duduk di majlis seperti ini, salat Sayyidina Muhammad, kita kena rasa kita berada di majlis Allah
dan di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah mudahkan kita untuk menjadi umat yang Nabi kita bangga. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang akan dapat syafaat Nabi pada hari dibangkitkan esok. Mudah-mudahan masalah Sayyidina Muhammad Allah izin kita untuk dapat melihat wajah Nabi sebelum kita mati. InsyaAllah. Mudah-mudahan yang sambut Nabi dalam kubur esok Nabi kita juga. Salah Sayyidina Muhammad. Moga-moga kehidupan kita di dunia dan di akhirat, kehidupan yang berpaksi kepada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada tuan-tuan mati Allah sekalian. Jazakumullah khairan katsira di asas pertemuan yang sebegitu bernilai dan berharga ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua sentiasa diberi taufik dan hidayah untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك. اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kalau tuan-tuan kesempatan untuk ke utara, jemput ke Pondok Darasah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.